Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam yang telah diberikan kepada kita. Pada hari ini dapat kita bersama-sama live webinar vaksin rohani siri yang ke-14. Jadi ahlan wa sahlan, selamat datang kepada hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang ke webinar vaksin rohani siri yang ke-14 di bawah khas oleh Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman Kedah Sejahtera, nikmat untuk semua. Yang berhormat Datuk Ustazah Hajah Siti Aisyah binti Haji Ghazali, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Merangkap Pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Pembasmian Kemiskinan, Pembangunan Insan dan Kesejahteraan Masyarakat Negeri Kedah. Yang berbahagia Dr. Muhammad Amar Mahmat, ahli panel jemputan kita pada kali ini. Para pemimpin Kerajaan Negeri Kedah, para asatidah, para guru, para peserta, para penonton yang sedang mengikuti secara live melalui Facebook, page Unit Pembangunan Insan Kedah pada petang ini dan juga menerusi platform Google Meet serta aplikasi Zoom. Semoga semua senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dikasihi Nabi, hari ini kita akan bawakan beberapa tajuk, iaitu tajuk yang cukup menarik untuk kita bicarakan, iaitu hidup ni tak sah duk bagi serabut. Kalau kita tengok pada tajuk pada hari ini, dalam tajuk ini ada satu perkara yang luar biasa untuk kita bincangkan bersama dan kita kongsikan bersama, insya-Allah bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para hadirin, para penonton, sebelumlah saya menanyakan beberapa soalan kepada ahli panel jemputan kita pada petang ini, sukalah bagi saya memperkenalkan siapakah ahli panel yang tidak asing lagi bagi rakyat negeri Kedah ini, iaitu yang berbahagia Dr. Muhammad Amar Mahmat, Pensyarah Kanan, Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah Universiti Utara Malaysia, UUM. Jadi alhamdulillah, doktor sudah berumah tangga dan mempunyai 7 orang cahaya mata. Sekarang menetap di Changlun, Kedah. Tapi ahli panel kita ni merupakan anak jati negeri Kelantan, asal daripada Tanah Merah, Kelantan. Hari ni tak tahu kalau doktor nak orang Kelantan ke guna ke. Jadi guna doktor. Sihat doktor? Alhamdulillah. Jadi untuk makluman juga, kita dah bersama live webinar ini dah ke siri yang ke-14 doktor. Ya. Lama dah ni. Banyak dah siri-siri yang sebelum ini, ilmu-ilmu vaksin rohani yang telah diambil oleh para penonton, para peserta. Jadi hari ini kita sambung lagi kepada webinar vaksin rohani yang ke-14. Baik doktor. Kembali kepada tajuk kita. Kembali pada tajuk kita pada hari ini, iaitu hidup ni tak sah duk bagi serabut. Tak sah serabut. Tak sah duk serabut. Jadi kalau hok Kelantan tu, hidup duk sah tak? Ke mana dah? Nanti doktor ulas, insya-Allah. Jadi kalau kita melihat di dunia luar, di luar sana, khususnya pada remaja ataupun dewasa ataupun masyarakat sekeliling, seakan-akan mencari apakah yang mereka inginkan dalam kehidupan ini doktor, ataupun makna lain, apakah matlamat hidup mereka di muka bumi ini. Yang kita mengetahui bahawasanya matlamat mereka ini ialah itu untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doktor, pada petang ini kita minta kepada doktor berikan tips ataupun cara, metode untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa melengahkan masa, kita persilakan doktor, insya-Allah. Terima kasih pada Tuan Moderator. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah. Terlebih dahulu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada dalam suasana yang tenang, suasana yang aman, dan kita boleh lagi untuk kita membuat satu pengisian rohani. Dan tajuk yang akan dibincangkan pada hari ini pun sangat menarik sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz moderator tadi. Jadi apabila kita berbicara tentang mardatillah, keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah matlamat hidup kita. Apabila kita hidup di atas muka bumi ini, Allah jadikan kita hidup atas muka bumi ini, iaitu matlamat yang paling penting adalah untuk nak capai redha Allah Subhanahu wa taala. Redha itu sangat penting. Di kalangan kita banyak kita cari redha manusia. Cari redha manusia, redha Allah kita ketepikan. Sedangkan redha Allah inilah yang kekal, dan redha Allah inilah yang menyebabkan kita boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita tengok dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Manil tamasa ridha Allah bi sakhatin nas kafahu Allah mu'natun nas. Wa minal tamasu ridha'an nas bi sakhatillah ilan nas." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari redha Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia memperolehi kemurkaan manusia. Maksudnya manusia tidak redha akan perbuatannya, tapi Allah redha, maka Allah akan cukupkan kebergantungan terhadap manusia. Maksud kata jangan bimbang. Kalau Allah redha walaupun manusia tak redha, insya-Allah Allah akan jadikan seseorang itu dia ni boleh duduk dalam masyarakat. Maksud kata walaupun manusia itu tidak redha pada asasnya, tetapi dengan sebab dia redha kepada Allah, Allah akan jadikan dia ini menyebabkan orang boleh redha kepada dia. Tetapi barang siapa yang mencari redha manusia sekalipun memperolehi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan serahkan kepada manusia. Ini yang kita bimbang. Apabila kita dalam hidup kita ni kita cari redha manusia, kita tidak mencari redha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan serahkan diri kita ini kepada manusia. Allah tak akan jaga lagi kita. Yang ni yang kita bimbang dalam hidup kita. Sebab itu Nabi ajar kepada kita dengan satu doa, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata aini. Nabi ajar kepada kita, ya Allah, jangan serah diri aku ini kepada diri aku untuk aku urus diri aku. Walaupun tarfah, walaupun sekelip aini, sekelip mata. Maksud kata sekelip mata, nak ceritanya walaupun setiap detik, setiap saat, kita nak supaya kita ini di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak supaya kita ini senantiasa di bawah jagaan Allah, maka sudah tentu kita perlu mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Jangan kita cari redha manusia. Kita dah sebut tadi, apabila kita cari redha Allah walaupun manusia tidak redha dengan kita, insya-Allah Allah akan buat, Allah akan jadikan kita ini, manusia akan redha kepada kita akhirnya juga. Sebab asasnya ialah kita mesti redha, ataupun kita kena mencari redha Allah. Itu yang paling penting. Nanti insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan uruskan kita bagaimana kita ini menyebabkan kita ini diredai oleh manusia lain. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita ini, kita jangan pilih-pilih dalam kita nak melakukan kebaikan. Maksud kata apa dia? Maksud kata kita ini, kadang-kadang di kalangan kita ni, kita tengok benda yang baik, yang besar, ataupun yang gah, baru kita nak buat. Sedangkan, kata Nabi SAW, dalam hidup kita ni, Nabi pesan kepada kita, La tahkiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan sesekali kamu pandang enteng, pandang rendah, pandang kecil, terhadap benda yang makruf walaupun pada pandangan kita kecil.
tetapi nilaian di sisi Allah sangat besar. Jadi kita berasa Allah ini redha dengan amalan yang besar ataupun amalan yang gah. Lalu kita pun mengetepikan benda-benda yang baik yang kecil pada pandangan kita. Jangan begitu. Sebab kita tidak tahu Allah redha ni amalan mana yang Allah redha, kita tak tahu. Sembahyang subuh kita tadi ke Allah redha, kita tak tahu. Kita tolong orang pagi tadi ke Allah redha, kita tak tahu. Maka dengan sebab itu kita kena buat semua amalan-amalan yang berbentuk kebajikan, kebaikan ini sebab kita nak mencari redha Allah. Kita tidak tahu redha Allah ni mana. Sebagai contoh kita kata, setengah daripada kita ni kita nak tunggu jadi jutawan baru kita nak sedekah, baru kita nak bagi sumbangan, baru kita nak infak. Duk tunggu nanti kaya. Jangan tunggu kaya. Belum tentu kalau kita ni diberi kekayaan oleh Allah, maka kita akan ada sifat untuk sedekah, untuk beri sumbangan. Belum tentu. Bahkan kita tengok kebanyakan, bukan semua, kebanyakan apabila Allah uji dengan nikmat, maka dia lagi susah. Sebab dia merasakan bahawa sepatutnya ini hak aku. Kenapa aku perlu beri kepada orang lain? Apabila kita berada di tahap ketika mana kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita tunggu saat itu. Sekarang ini kita sumbang ataupun sedekah, infak sekadar mana kita mampu. Walaupun kita mampu hanya 5 kupang je lah. Mungkin di situ Allah redha. Kita tidak tahu. Sebab tu kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sesekali kamu pandang enteng, pandang rendah pada benda yang baik. Kamu lihat benda tu kecil pada pandangan kamu, tapi di sisi Allah kita tidak tahu. Mungkin di situ Allah redha. Kita ambil contoh. Kita pernah dengar dan biasa dengarlah kisah bagaimana Nabi SAW bersabda, beritahu kepada sahabat tentang bagaimana seorang wanita yang hidup di zaman Bani Israel yang bergelumang dengan maksiat. Bergelumang dengan maksiat, bergelumang dengan zina. Begitulah kehidupan hariannya. Ringkas cerita, satu hari dia lalu di satu lorong, dia melihat seekor anjing yang sedang terjelir-jelir lidahnya dan dia tahu anjing ini dalam keadaan dahaga. Lalu apa yang dia buat? Tidak ada bekas, tidak ada cedok pada ketika itu. Lalu dia mengambil sepatunya, cedok air perigi yang berada bersebelahan dengannya, bagi minum kepada seekor anjing. Lalu kata Nabi SAW, dengan sebab itu Allah redha dengan perbuatan yang kita nampak macam perbuatan yang biasa-biasa saja. Tetapi rupanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah redha dengan perbuatan yang mana perempuan tadi bagi minum kepada anjing tadi. Dengan sebab itu Allah ampuni dosa dia dan Allah menempatkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang kita nak supaya dalam hidup kita ni kita jangan pilih-pilih, jangan kita tunggu benda yang besar, benda yang gah baru kita nak buat. Kalau berbentuk kebaikan. Contoh kata, misal kata kita keluar daripada rumah kita. Kita lalu jalan rumah kita, kita nak naik untuk kita nak meneruskan perjalanan di highway dan sebagainya, kita tengok ada seketul batu jatuh daripada lori yang bawa batu. Jadi kita pun kata tak apalah. Batu ni nanti adalah orang lain yang akan tolong buang nanti. Kita tidak tahu. Mungkin apabila kita tongkat motor kita tadi ataupun kita berhentikan kenderaan kita, kita alih batu tadi, kita boleh menyelamatkan beberapa nyawa manusia. Maka dengan sebab itu kita buat itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu boleh menyebabkan datangnya redha Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita mengalihkan batu tadi. Dengan sebab itu, kalau Allah redha dengan perbuatan kita itu, dengan sebab itu kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hidup kita ni, kita nak dapat redha Allah. Kerana redha Allah ni menjamin kita masuk ke dalam syurga Allah. Sebab itu doa yang kita selalu baca, yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kita senantiasa minta selalu, ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah redha Engkau. Kenapa penting hidup kita untuk mendapat redha Allah?
dalam solat sunat tarawih 4 rakaat, imam akan berhenti seketika, akan baca doa. Doa yang dipilih untuk dibaca saat ketika itu tidak dipilih doa lain. Dipilih doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Pasal apa? Redha Allah itu sangat penting dalam hidup kita, Ustaz. Yang ni yang penting. Kemudian apabila kita membicara tentang tips, sebagaimana yang dipersoalkan, yang ditanyakan oleh Ustaz moderator tadi. Jadi tip dia ni yang paling utama ialah mesti kita ini ikhlas dalam amal. Untuk dapat redha Allah, syarat yang paling penting kita kena ikhlas dalam beramal. Itu tak boleh lari. Sebab itu kalau kita tengok para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, dikisahkan bagaimana dalam hidup mereka ni dia buat satu perkara ikhlas betul-betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ni apa dia? Ikhlas ini berasal daripada kalimah khalasa. Khalasa ni maksudnya bersih, suci, murni. Kalau kita contoh, kita jumpa orang Arab, kita minta dengan dia, kita nak air yang bersih ataupun air yang putih, air mineral. Apa yang kita minta? Al-ma'ul khalis. Air yang bersih, suci, murni. Jadi khalas ataupun al-khalis tadi iaitu yang memberi erti kata suci, bersih, murni, tidak bercampur dengan apa-apa. Kalau bercampur dengan lain, dia tak panggil air yang suci, bersih. Contoh bercampur dengan serbuk kopi, dia panggil al-ma'ul qahwah. Campur dengan teh jadi al-ma'ul syai. Tapi kalau air itu tidak bercampur dengan apa-apa, itu disebut sebagai al-ma'ul khalis, air yang bersih, suci, murni. Jadi perkataan ikhlas itu berasal daripada khalasa. Maksud kata kita ini dalam hidup kita, kita kena betul-betul dalam kita membuat amalan kita kepada Allah supaya kita dapat redha Allah tadi dalam hidup kita, mesti bersih, suci, murni, tidak ada unsur-unsur lain dalam amalan yang kita buat. Sebab itu Allah buat satu perumpamaan dalam Al-Quran nak supaya kita ini ambil pengajaran tentang bagaimana Allah nak bagi tahu tentang ikhlas ini sangat penting dalam hidup kita, kerana dengan sebab itu datangnya redha Allah. Lalu Allah buat satu perumpamaan dengan susu binatang. Dalam Al-Quran Allah cerita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisa sa'igan lisyaribin. Allah sebutkan Quran. Allah cerita, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya bagi kamu pada binatang ternakan itu, binatang ternakan ni macam lembu, kerbau, kambing dan sebagainya. Kata Allah, pada binatang ternakan itu la'ibrah, memberi pengajaran yang banyak kepada kita. Apa dia antaranya Allah nak sebut di sini ialah tentang ikhlas. Bagaimana Allah buat satu perumpamaan dengan binatang ternak itu dengan ikhlas. Apa yang Allah sebut? Dan sesungguhnya bagi kamu binatang ternakan itu memberi pengajaran yang banyak untuk kamu. Yang mana di dalam perut binatang ternakan itu ada makhluk nama dia susu. Dan sifat susu ini pula Ustaz, labanan khalisa. Susu ini bersih, suci, murni, tak bercampur dengan apa-apa. Sedangkan susu itu keluar di antara dua, iaitu farthin, minta maaf, najis, tahi, dan di bawahnya pula adalah damin, darah. Tiba-tiba susu ini keluar daripada celah-celah dua tadi. Allah kata labanan khalisa. Susu tadi tak bercampur sikit pun dengan tahi, tak bercampur sikit pun dengan darah. Bersih, suci. Sa'igan lisyaribin. Sedap bagi orang yang minum. Jadi apa yang kita nak sebut di sini? Maksud kata di sini, kalaulah orang beri kepada kita susu yang bercampur dengan tahi, sanggupkah kita minum? Tak sanggup. Bercampur dengan darah, walaupun sikit, nampak merah-merah, orang bagi, ini susu lembu, bercampur dengan darah sikit. Sikit je. Sanggupkah kita minum? Tak minum. Tak minum. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam amal ibadah kita ini, kalaulah kita buat ini ada unsur-unsur lain dalam
amal ibadah kita itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak terima. Macam kita tadi tak juga akan minum susu yang bercampur dengan darah dengan tai. Itu Ustaz. Jadi inilah kehebatannya. Allah nak beri perumpamaan kepada kita supaya kita dapat lihat betapa ikhlas ini sangat penting dalam hidup kita, dan kita kena senantiasa berusaha untuk mencapai keikhlasan dalam amal ibadah kita untuk sidang penonton yang dikasihi sekalian. Jadi sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah kalau kita tengok bagaimana kisah para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, hidup dia ini tidak lain dan tidak bukan untuk mencapai redha Allah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Hidup para sahabat ini adalah tidak lain dan tidak bukan dia mencari keredaan Allah setiap masa. Mencari kurniaan Allah, mencari keredaan Allah dalam hidup. Sebab apa? Sebab dia tahu dengan redha Allah itulah menjamin dia selamat hidup nanti di akhirat yang kekal abadi. Sidang hadirin, penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya suka juga untuk nak sambung sikit lagi bagaimana dalam satu hadis, dan kalau kita belajar dalam kitab Tanbihul Ghafilin pun ada, dan ada beberapa kitab lain pun ada, cerita tentang bagaimana Nabi cukup bimbang dengan umat kita ini, dengan umat dia. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku bimbang, kata Nabi, yang berlaku kepada umat aku ialah asyirkul asghar, iaitu syirik yang paling kecil. Ataupun disebut juga asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yang ni Nabi cukup bimbang berlaku kepada umat dia. Syirik besar Nabi tak bimbang. Syirik besar ini contohnya sembah pokok, sembah gunung ganang, sembah bukit, sembah ni. Itu Nabi tak takut kepada umat dia. Sebab kita tak akan buat. Tetapi yang Nabi bimbang ialah syirik yang tersembunyi, syirik yang kecil ini yang mana orang lain tak tahu. Dia saja tahu dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Orang lain tak tahu. Sebab dia itu hanya berlaku dalam diri dia, orang tak nampak. Hanya dia saja tahu dan Allah Subhanahu Wa Taala saja tahu. Contoh kita kata, kita semayang, contoh kita semayang berjemaah, Allahu Akbar. Eloklah semayang ni, berjemaah pula. Tapi di situ rupanya ada asyirkul asghar. Apa yang dimaksudkan asyirkul asghar? Bukan semualah maksudnya. Di kalangan kita ada yang Nabi bimbang ni sebab berlaku perkara ini. Ketika mana kita angkat Allahu Akbar, kita memang lillahi ta'ala, kita semayang lillahi ta'ala. Tapi kita semayang ni juga adalah disebabkan kita segan dengan pak mertua kita. Pasal pak mertua kita mari umur kita tadi, jadi kita pun marilah masjid solat berjemaah Ustaz. Jadi semayang tu ialah kerana Allah juga. Dalam masa yang sama kerana pak mertua juga. Kalau pak mertua tak mai, dia pun tak mai masjid. Yeah. Jadi dia semayang tu Allahu Akbar, Allah pun Allah, pak mertua pun mak tua. Jadi di situ yang dikatakan syirik. Apa maksud syirik ni? Iaitu menduakan Allah dalam buat amal. Itu semayang tadi. Maksudnya Allah pun Allah dan masa yang sama ada benda lain. Kerana jiran, kerana sahabat, kerana pak mertua, kerana mak mertua dan sebagainya. Jadi maka ibadah itu disebut sebagai ibadah yang mengandungi asyirkul asghar. Lalu sahabat Nabi tanya Nabi, masyirkul asghar, apa yang dikatakan asyirkul asghar? Maka Nabi kata ar-riya. Itu yang kita sebut. Yang tu yang kita nak bincang tu. Ar-riya, maksud kata ada unsur-unsur riya dalam diri dia kerana dia seolah-olah sudah mensyirikkan Allah, kerana pada ketika itu dia sedang menduakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam buat amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting Ustaz. Iaitu yang pertama, syarat untuk kita nak mencapai redha Allah, yang pertama kita kena ikhlas dalam kita buat amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup dulu untuk sesi ini. Mungkin Ustaz nak tambah ke apa ke? Baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak doktor. Ya.
Jadi begitulah peri pentingnya dalam kehidupan kita ini untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara yang dikongsikan oleh doktor tadi iaitu mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih utama ataupun lebih penting daripada kita mencari redha manusia. Dan di antara juga ialah kita kena ikhlas dalam beramal, dalam mengamalkan satu amalan. Jadi kena ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak dicampur dengan syirik yang kecil ataupun syirik yang besar dan sebagainya. Cuma Ustaz saya nak tambah sikit. Silakan. Sebab itu kalau kita baca kitab-kitab hadis, hadis yang pertama yang diletakkan dalam kitab hadis itu biasanya dia akan letak bab niat. Ya. Bab niat. Ya. Jadi kenapa diletakkan bab niat? Ada sebab. Kerana itu asasnya. Kalau di situ dah tak betul, tak ada guna dalam amalan kita. Betul. Sebab itu disebut dalam hadis tersebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ila akhir. Jadi dalam hadis tersebut nak ceritanya pentingnya ikhlas ini sehingga kan ulama hadis meletakkan di awal bab permulaan dalam dia membicarakan tentang hadis-hadis dalam kitab dia. Jadi asasnya ialah hidup kita ni kena ada keikhlasan baik dalam apa saja amalan yang berbentuk kebajikan, kerana itu akan mendatang redha Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Hadis ini apabila kita tengok asbabul wurud, sebab kenapa hadis ini disabdakan oleh Nabi SAW, ada sebab dia, ada kisah dia. Kisah dia iaitu bagaimana mereka yang berhijrah bersama-sama dengan Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah, itu baguslah. Maksud kata berhijrah bersama dengan Nabi kira satu amalan yang cukup hebat, berhijrah pada ketika itu. Tetapi ada di kalangan sahabat Nabi ini yang berhijrah bukan kerana Allah bulat-bulat. Yang ni. Maka hadis ini disabdakan oleh Nabi sebab ada di kalangan sahabat Nabi yang mana dia pergi berhijrah itu pertama sebab disebut lidunya yusibuha. Pertama kerana dia nak pergi itu untuk berniaga. Orang Mekah ni dia skill perniagaan ni hebat. Betul. Jadi dia nak guna skill dia itu di Madinah. Jadi dia berhijrah tu kerana dia nak berniaga. Satu. Yang kedua iaitu ada sahabat Nabi yang mana dia pergi berhijrah itu kerana dia cinta kepada seorang wanita yang cantik pada waktu itu, nama dia Ummu Qais. Ummu Qais. Jadi dia pergi itu muhajir Ummu Qais. Dia berhijrah itu bukan kerana Allah yang sebetul-betulnya, sebulat-bulatnya, tetapi dia berhijrah itu matlamat utama dia adalah dia ini nak berkahwin dengan Ummu Qais. Kerana Ummu Qais letak syarat. Ummu Qais kata, kalau kamu nak kepada aku, kamu kena hijrah bersama dengan Nabi. Siapa tak mahu, Ustaz? Jadi tertariklah dia sebab wanita pada waktu itu kira Ummu Qais ni yang tercantik lah. Masya-Allah. Ummu Qais. Jadi dia berhijrah itu bukan kerana Allah, tapi dia cinta dan dia mau berkahwin dengan Ummu Qais. Jadi turunnya hadis ini diriwayatkan apa yang disabdakan oleh Nabi disebabkan ada di kalangan sahabat Nabi yang berhijrah itu bukan lillahi ta'ala. Itu saya sambung sikit tadi. Terima kasih doktor. Jadi alhamdulillah niat juga merupakan satu perkara penting lah dalam kita melakukan apa pun amalan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi doktor, seperti mana tajuk kita hari ini iaitu hidup ni tak sah serabut, tak sah duk bagi serabut, mencari keberkatan dan menghindari kemudaratan dalam hidup. Jadi menerusi kehidupan ini, kehidupan kita pada hari ini, kita perlukan satu perkara yang dinamakan keberkatan tersebut. Dan untuk menjadikan diri kita ni lebih tenang, keluarga kita lebih tenang, dan untuk membentuk keluarga sakinah. Dalam masa yang sama, kita nak menghindarkan daripada melakukan ataupun ada kemudaratan dalam diri dan keluarga kita. Jadi doktor, bagaimanakah cara untuk kita nak mendapatkan keberkatan dan nak menghindarkan daripada kemudaratan dalam perjalanan kehidupan ini, insya-Allah. Okey. Silakan doktor. Terima kasih di atas soalan yang diajukan oleh Tuan Moderator.
soalan berkaitan dengan keberkatan dalam hidup, keberkatan dalam umur. Umur kita ni, kita sedia maklum, kita umat Nabi Muhammad ni tak panjang umur dia, umur kita. Betul. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallahum yajuz. Maksud kata umur umat Nabi ni, Nabi kata umur umatku ini antara 60 hingga 70 saja. Wa aqallahum yajuz, maksud kata yang lebih pada tu tak banyak lah. Kalau lebih tu pun subsidi ya Ustaz. Ya. Bukan kata untuk seronok-seronok tak, kena beringat lah. Lebih tu. Sebab biasanya rate dia antara 60 hingga 70. Mudah cerita, umur pencen lah Ustaz. Ya. Umur pencen. Sebab tu, kalau kita tengok, orang pencen, tak lama dia mati. Orang kata, orang melawak lah kata, jangan duk pencen lagi lah. Sambung lagi lah. Pasal apa? Umur pencen ni, umur tu umur yang kebanyakan tak lama lah. Biasanya begitulah. Biasanya macam tu. Jadi, saya sebelum kita pergi kepada soalan tadi, kalau umur panjang sekalipun, saya pernah jumpa dengan seorang haji, umur dia panjang. Umur dia hampir 100 tahun. 97, lebih kurang macam tu. Jadi satu orang ni tanya dia, "Assalamualaikum Tuan Haji. Umur Tuan Haji berapa? Nampak macam sihat lagi." Umur dia kata 97. Wah, lama, tua lah. Dia kata panjang umur dia. Jadi apa yang Tuan Haji lakukan untuk nak mengekalkan kesihatan? Dia pun bagilah tips-tips, 3-4 tips kepada orang yang tanya tadi. Kemudian orang ni pun tanya dia, "Tuan Haji, nak tanyalah, seronok tak hidup lama ni?" Kan, panjang usia ni, seronok tak? Dia kata, kalau Allah nak cabut nyawa pun pada dah, dia kata. Boleh dah. Terkejut kawan tu. Kan? Ya. Pasal apa Tuan Haji cakap macam tu? Iyalah, dia kata, hidup ni macam tak seronok dah. Pasal apa tak seronok? Kawan-kawan dia yang seusia dengan dia mati habis dah. Tak ada kawan lah nak berkawan. Yang duk kawan sekarang ni dengan orang muda-muda je kata. Kita nak cerita benda-benda yang lama tak masuk lah sebab orang muda. Jadi dia kata nak hidup atas dunia ni pun tak seronok dah. Kalau Allah cabut nyawa pun cukup dah. Orang nak ceritanya. Kan? Maksudnya itulah. Kalau umur panjang sekalipun, kalau kita tidak guna untuk perkara kemanfaatan, perkara yang berbentuk kebajikan pun tak ada guna. Sebab itu bukan melihat kepada panjangnya umur kita, tidak, tetapi keberkatan dalam umur kita walaupun pendek. Ya. Yang tu yang penting. Itu yang kita nak bincang pada hari ini Ustaz. Ya. Jadi apabila kita bincang tentang keberkatan umur, keberkatan usia, sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa. Bersumpah dengan masa. Sehingga kan Allah bersumpah dengan waktu-waktu dalam sehari. Bermula daripada wal fajri, demi waktu fajar. Allah dah bersumpah dah. Kemudian Allah bersumpah apabila masuk saja waktu subuh, was subahi, demi waktu subuh. Allah bersumpah juga dengan apabila masuk saja waktu pagi, pukul 8 pagi lebih kurang macam tu, wadduha. Allah bersumpah dengan demi waktu pagi. Kemudian Allah bersumpah pula apabila tegaknya matahari di atas kepala, wan nahari, demi waktu tengah hari. Tengok. Kemudian tenggelam matahari waktu asar, wal asri. Tengok. Wal fajri was subhi wad duha wan nahar wal asr. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada bentuk sumpahan Allah kepada makhluk dia tadi? Maksud kata di sini, maka ulama tafsir menyatakan bahawa Allah tak akan bersumpah dengan makhluknya, melainkan makhluk yang Allah sumpah itu adalah sangat penting dalam hidup manusia. Allah bersumpah, banyak Allah bersumpah dengan makhluk dia. Kita tak boleh sumpah dengan makhluk. Allah boleh bersumpah dengan makhluk. Jadi apabila Allah bersumpah dengan makhluk dia, nak cerita bahawa makhluk yang Allah bersumpah itu penting dan perlu diberi perhatian. Apa itu? Masa. Jadi masa kita ni
sangat penting. Masa yang diperuntukkan kepada kita 3. Yang pertama, masa lalu. Yang kedua, masa sekarang. Yang ketiga, masa pada esok hari akan datang. 3 masa ni. 2 ini bukan milik kita lagi. Belum tentu. Satu memang confirm belum tentu lah. Iaitu masa lalu. Masa lalu bukan milik kita dah. Habis dah, berlalu dah. Beruntunglah kalau orang yang mana boleh gunakan masa yang lalu itu, masa kemarin dia itu, untuk perkara-perkara yang berbentuk kebajikan. Alhamdulillah. Masa pada esok hari, belum tentu dia boleh hidup pada esok hari. Tak ada orang confirm kata aku boleh hidup pada esok hari. Walaupun dia cek darah dia di klinik, darah dia doktor kata okey, belum tentu. Kan? Kesihatan dia, walaupun kesihatan dia elok, belum tentu dia dapat hidup pada esok hari. Jadi masa kita yang sebenar-benar adalah sekarang ni. Ni masa kita. Jadi kalau kita nak buat baik, buatlah baik sekarang ni. Kalau kita nak tambah amal, tambahlah amal sekarang ni. Jangan bertangguh-tangguh dalam kita nak buat amal ibadah kepada Allah. Jangan tunggu esok hari, jangan tunggu hari Jumaat baru nak buat amal ibadah. Kita tak tahu hidup kita ni bila penghujungnya. Jadi persiapan itu sangat penting, dan masa itulah yang mana banyak manusia ini menggunakan ke arah perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Berlalu begitu saja satu hari, habis hari Ahad. Lepas tu hari Isnin pula, hari Isnin habis hari Ahad, habis. Hari Selasa pula habis. Jadi tak ada apa kita ni. Sebab itulah penting sangat dalam hidup kita ini, yang kita kena lihat ialah kita perlu banyak muhasabah untuk kita nak supaya masa kita itu tidak terbuang begitu saja. Ada tok guru saya ajar dulu macam mana bentuk muhasabah. Iaitu setiap kali kita nak tidur. Setiap kali kita nak tidur, dia kata ambil kertas A4. Lepas tu belah tengah. Garis tengah. Sini tulis pahala, sini tulis dosa. Sejak kita bangkit tadi, tengok pukul berapa kita bangkit? Pukul 6 sembahyang subuh. Okey. Baik, duduk di belah pahala. Tengok pula 6.30, apa pula? Kita buat apa? Fikir-fikir. Oh, aku tampak isteri contoh. Duduk di kolom dosa. 6.45 pula, duduk di mana pula? Pukul 7 pagi pula duduk mana? Kita buat sampai kita nak tidur. Tengok belah mana hak banyak. Kolom mana hak banyak. Agak-agak sat. Jadi kita muhasabah, antaranya bentuk macam tu. Jadi kita tengok, oh rupanya belah dosa yang banyak. Baru kita tahu. Yang kita duk rasa kita ni tak ada buat dosa apa lagi. Sebab kita tak muhasabah. Ya, betul. Itu antara bentuk muhasabah. Sebab itu tidak ada alasan untuk kita buat amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan alasan yang macam-macam, sibuklah, apalah. Semua Allah bagi masa ni peruntukan 24 jam. Tak ada orang ni 23 jam, tak ada orang ni 25 jam, tak ada orang ni 26 jam, tak ada. Sejak daripada dulu sampailah. Sama 24 jam. Tetapi pasal apa dia boleh buat banyak perkara, kita tak boleh buat banyak perkara? Itu kita kena fikir balik. Pasal apa dia boleh buat banyak perkara? Dia pun sibuk juga. Contoh kita ambil beberapa orang tokoh yang hebat. Dinukilkan dalam satu kitab, nama dia kitab Mukhtasar Minhajul Qasidi, karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dalam kitab itu menceritakan beberapa orang tokoh yang hebat. Antaranya diceritakan kisah Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan yang hidup di zaman tabi'in. Khalid bin Ma'dan ini, dia ni orang yang hebat, guru besar juga pada waktu itu. Dan dia kalau nak banding dengan kita, sibuk dia lagi. Dia ulama besar. Dia pun sibuk dengan menulis kitab, sibuk dengan mengajar sana sini. Tetapi yang hebat padanya, dia boleh ambil masa untuk berzikrullah kepada Allah setiap hari, tak pernah tinggal. Iaitu sebanyak 40,000 kali. Masya-Allah. 40,000 kali sehari dia zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Campur-campur semua 40,000 kali sehari. Kita kata,
pasal apa dia boleh buat, kita tak boleh buat? Apa sebab? Itu yang kita nak sebutkan, keberkatan dalam usia kita, dalam umur kita. Kadang-kadang kita ni, bukan kita tak boleh buat sebenarnya, sebab kita tidak agendakan hidup kita. Pasal apa? Kalau mesyuarat kita ada agenda. Betul. 1.1 apa dia? 1.2 apa dia? Hidup kita pun kena agenda. Contoh, apa yang perlu kita agenda? Contoh, aku setiap hari 10 perkara ini patut aku selesai. Kita tampaklah pada peringkat awal tu di rumah kita, contoh. Letak contoh, 1, mesti baca Quran. Yang kedua, mesti berzikir. Yang ketiga, mesti bersedekah. Yang keempat, mesti tolong orang. Contoh 10 ni. Jadi apabila kita tengok agenda yang kita agendakan pada hari tersebut dan pada hari-hari yang akan datang, kita akan tengok, oh, nombor 2 aku belum lansai lagi. Jadi kita akan buat sebab kita agenda dalam hidup kita. Kalau kita tak agenda, berlalu begitu saja. Satu hari habis. Hari ni hari Rabu, habis macam tu. Lepas tu esok pula hari Khamis, habis macam tu. Sebab apa? Kita tak agenda hidup kita. Jadi macam mana kita nak supaya kita boleh setidak-tidaknya, walaupun kita tidak boleh macam Khalid bin Ma'dan tadi berzikrullah 40,000 kali sehari, sekurang-kurangnya ada masa untuk kita zikir dalam hidup kita. Jadi macam mana cara dia? Kita kena agenda. Apabila kita agenda, insya-Allah dia akan jadi. Maka daripada situlah akan terhasilnya umur yang berkat tadi. Berkat. Masya-Allah. Apabila kita agendakan dengan benda-benda yang bermanfaat. Jadi sebab itu saya seronok baca. Antaranya disebutkan lagi, contoh tadi kita cerita Khalid bin Ma'dan berzikrullah 40,000 kali sehari. Saya nak setuju dengan Ustaz. Kadang-kadang di kalangan kita ni, semayang berjemaah elok dah, cantik dah, tapi nak zikir tak ada. Tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tengok-tengok duduk di tangga masjid. Kaluknya nak cerita, kaluknya. Apa salahnya setidak-tidaknya kita ni ambil masa, mungkin kalau kita balik di rumah tak jadi dah nak zikir pada Allah. Mungkin. Jadi kita ambil masa 5 ke 10 minit, duduk sekejap untuk zikir. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini ada hadis. Nabi sebut, man sabbaha fi duburi kulli salah 33 wa hamida 33 wa kabbara 33 wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita cukupkan dengan apa nama ni, 133 subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, jadi 99. Maka kita cukupkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd ila akhir. Nabi kata apa dia? Allah akan ampuni dosa-dosa kecil kita. Sebanyak mana? Sebanyak buih di lautan. Banyak mana buih, Ustaz? Banyaklah buih di lautan. Maksud kata dosa-dosa kecil yang banyak yang kita buat itu, insya-Allah dengan kita berzikrullah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar tadi, Allah akan ampuni dosa kecil-kecil kita itu. Dosa besar mesti kita bertaubatlah. Dosa kecil dengan amalan yang kita sebutkan tadi. Jadi paling-paling tidak kita ambil peluang untuk kita berzikrullah. Ambil kisah bagaimana Khalid bin Ma'dan tadi. Contoh lagi kita tengok. Dalam kitab itu mengisahkan bagaimana mereka ini boleh isi masa dia dan dia sempat untuk isi masa dia dengan perkara yang bermanfaat. Sedangkan dia pun sibuk, kita pun sibuk, tapi kenapa dia boleh, kita tak boleh. Okey, contoh. Saya lupa nama, di kalangan tabi'in juga dikisahkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidi itu, iaitu seorang ulama di kalangan tabi'in yang mana setiap kali dia naik ke masjid, setiap kali dia melangkah naik ke masjid, maksud kata confirm lah 5 waktu itu dia duduk di masjid lah. Jadi setiap kali dia naik ke masjid, sebelum menunaikan solat, maksudnya dia pergi awal, dia naik ke masjid, dia akan duduk di tiang masjid. Tiang tu memang tiang untuk dia bersandar. Untuk apa dia buat? Untuk dia baca Quran. Banyak mana? Apabila dia duduk saja di tiang itu, dia akan khatam 30 juzuk Quran.
Bayang tengok. Kalau 5 waktu dia akan khatam Al-Quran 30 juzuk. Saya tak ingat nama dia apa dia. Ini dikisahkan dalam kitab tersebut. Jadi apa yang kita nak ambil daripada ulama ini, bukanlah kita kata nak sampai macam dia khatam Al-Quran macam tu. Tapi kita cuba tengok balik. Dalam sehari berapa ayat kita baca Quran? Masya-Allah. Nasib ada Ramadan Ustaz. Boleh juga gagah. Sambil-sambil duduk mengatuk tu habislah juga 30 Ramadan tu 30 juzuk. Nasib ada Ramadan. Kata ada Ramadan pakai hanyut jugalah kita pun. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada ulama yang hebat tadi, iaitu kita kena tiru sikit dia, iaitu setidak-tidaknya kita ambil beberapa ayat daripada Al-Quran itu setiap hari kita baca. Kita nak ikut dia mungkin payah. Jadi kita penuhkan, kita agendakan dalam hidup kita, sehari mesti ada zikrullah macam Khalid bin Ma'dan. Yang kedua, kena baca Quran. Ya. Ambil kisah para yang hebat tadi, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi saya nak bawa kisah, iaitu dalam kitab itu juga nama dia Sulaiman bin Mahran. Sulaiman bin Mahran ini ataupun digelar dengan panggilan Al-A'mash. Orang kampung panggil Al-A'mash lah. Ya. Gelaran dia Al-A'mash. Nama sebenar dia Sulaiman bin Mahran. Al-A'mash ini ataupun Sulaiman bin Mahran ini selama 60 tahun dia tidak pernah tinggal solat berjemaah di masjid. 60 tahun, bukan 6 hari. Masya-Allah. Bukan 6 bulan, bukan 6 tahun, 60 tahun. Bayang tengok usia dia. Saya pun tak ingatlah usia dia. Mungkin usia dia dalam 67 tahun, 68 tahun begitulah, lebih kurang lagi. Jadi maksudnya sepanjang hidup dia itu dia menghabiskan masa dia untuk solat berjemaah di masjid. Maksud kata tak pernah tinggal. Dia pun orang yang hebat juga. Maksud kata dia pun kalut macam kita juga. Tapi pasal apa dia boleh sempat untuk solat berjemaah di masjid? Kita kembali kepada tadi, sebab dia jadikan agenda dalam hidup. Ya. Jadi kita ambil lagi. Kita agendakan dalam hidup kita pula. Ambil kisah tadi. Pertama, zikir pada Allah. Ya. Yang kedua, Quran kita kena baca ikut tadi. Ya. Yang ketiga, solat berjemaah. Setidak-tidaknya ada dalam sehari kita itu, walaupun kita kalut dengan kerja sekalipun, ambil waktu-waktu yang kita kata yang boleh untuk kita solat berjemaah. Subuh takkan tak boleh. Kan? Subuh tu kita tak pergi kerja lagi. Maksud kita habis main subuh, zikir-zikir baliklah. Ini alasan kata kalut nak pergi kerja, kalut nak apa. Ya. Alasan saja. Sebenarnya kita boleh buat. Contohnya apa dia? Mungkin solat zuhur kita boleh buat berjemaah di pejabat kalau kita kerja di pejabat. Ya. Ataupun kita boleh buat. Maksudnya kalau kita tidak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ya. Itu kaedah dia. Maksudnya yang mana yang kita rasa sempat kita buat, ambil. Bagaimana kita tiru setidak-tidaknya apa yang dibuat oleh ulama-ulama yang hebat dulu menjadi satu teladan kepada kita dalam hidup kita. Supaya hidup kita ini diberkati oleh Allah. Tak ada guna usia kita panjang, tapi Allah tak berkati hidup kita. Ya. Usia pendek tak apa, tapi kita ini penuh dengan buat benda-benda yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita tengok Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi usia dia pendek. 40 lebih tahun saja meninggal. Betul. Tetapi dia itu Allah berkati usia dia. Kalau nak tengok kitab yang dia karang itu, nak banding dengan usia dia, macam seolah-olah tak masuk akal. Dengan banyaknya jumlah kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, dengan usia 40 dia dah meninggal. Ya. Macam seolah-olah macam dia 100 tahun dia hidup. Sampai ke hari ini kita duk baca kitab dia, Al-Arba'in An-Nawawi. Ya. Di masjid-masjid dan beberapa kitab lagi yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi sebab itu usia yang Allah peruntukkan kepada kita ini, kita jangan main-main. Maksud kata kita jangan biarkan begitu saja. Kerana dalam satu hadis Nabi cerita kepada kita, tidak berganjak kaki seseorang hamba itu. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Yang pertama akan ditanya berkaitan dengan an umrihi fima afna.
bagaimana dengan usia kamu? Kamu habiskan ke mana? Soalan yang pertama yang akan kita tanya sebelum kita berganjak kaki kita nanti di padang mahsyar. Soalan pertama. Jadi sebab itu dengan usia yang Allah berikan kepada kita ini, kita cuba renung balik. Kita sama-sama muhasabah diri kita, supaya kita ini agendakan hidup kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat sebagaimana yang kita bincangkan tadi, Ustaz. Kembali kepada Tuan Moderator. Baik. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, para penonton, di antara yang disebutkan Ustaz tadi, maka kita kena melihat kembali dan kita kena ambil peluang pada hari ini untuk kita melakukan amal sebanyak yang mungkin, dan kita agendakan amalan-amalan kita, dan kita muhasabah melihat kembali amalan kita seharian, bagaimana kita melakukannya, dan kita memperelokkan untuk hari yang akan datang jika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya juga zikir, baca Al-Quran dan solat Jumaat perlu kita agendakan dalam kehidupan kita, insya-Allah, untuk meniru ataupun mencontohi ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama yang telah melakukan zaman sekarang. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, doktor, kita masuk kepada yang seterusnya, iaitu kita melihat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syahid Imam Hasan Banna menyebut di antara ciri-ciri muslim yang baik itu ialah bermanfaat kepada orang lain dan tidak menyusahkan orang lain. Jadi bagaimana kepada hari ini supaya hidup kita ini tidak menyusah ataupun jangan menyusahkan orang lain, bahkan kita boleh memberikan manfaat kepada umat pada, insya-Allah. Jadi silakan, doktor. Terima kasih Tuan Moderator atas soalan yang diajukan. Okey, soalan tu pun sangat menarik. Ya, kita ni kadang-kadang setengah daripada kita, orang tengok kita menyampah. Menyampah ni macam sampah. Tak ada guna punya orang. Kan? Ada. Kita duduk dalam masyarakat ni, kita tahu perangai. Dia kata, Allah, aku tak boleh tengok muka dia tu. Menyampah dengan perangai dia. Mengaji tinggi, tapi dia punya perangai Allah Rabbi. Ya. Jadi sebab itu kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang mana mereka itu boleh memberi manfaat kepada manusia lain. Jadi memberi manfaat kepada manusia lain ni banyaklah. Dari sudut mungkin kalau dia ada kelebihan dari sudut ilmu, dia sebarkan ilmu pada dia. Kalau dia ni kaya, dia manfaatkan kekayaan dia untuk tolong orang susah. Kalau dia tak kaya tapi dia ada kudrat untuk dia boleh bantu orang lain, dia guna kudrat dia untuk bantu orang lain. Itu antara bentuk kemanfaatan untuk orang lain. Jadi sebab itu yang saya sebutkan tadi, kalau boleh kita hidup dalam masyarakat ni, kalau kita tidak ada, masyarakat itu akan rasa satu kehilangan yang besar. Allah haji tu, Allah cabut awal dia, Allah ambil awal dia. Kan? Allah ambil awal dia. Dia tu pasal apa? Banyak bantu orang, ringan tulang, rajin beri sumbangan dan sebagainya. Jadi kehilangan kita itu menyebabkan orang tu rasa satu kehilangan yang besar dalam masyarakat. Yang ni yang kita nak cari. Bukanlah kita kata nak cari keredaan manusia, tidak. Tapi nak ceritanya bahawasanya ialah kita ini dalam hidup kita ni mesti ada satu lagi hubungan hablum minan nas. Jangan hablum minallah saja baik. Tak cukup dengan hablum minallah. Sebab itu Allah sebut duribat alaihimuz zillah aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada, sekiranya kamu tidak melakukan dua hubungan, iaitu hubungan yang bersifat vertikal. Vertikal ni dengan Allah, dan satu lagi hubungan yang bersifat horizontal dengan manusia. Maksudnya kedua-dua ini kita kena saling beriringan. Jangan satu saja lebih, yang ni kurang, ataupun yang ni lebih, yang ni kurang. Tak boleh juga. Dalam masyarakat kita tengok ada setengah daripada kita, Allahu Akbar, minta maaf lah, kaki masjid, kuat baca Quran. Memang dia, kita tahu dia ni orang yang kira ibadah ni kuat, tapi dengan jiran
Allah, apa yang dia tak kata? Dengan jiran, apa yang dia tak buat? Tapi masjid, kaki ibadah. Tapi dengan orang sekeliling, Allahu Rabbi. Orang tengok muka dia tadi menyampah. Orang tengok muka dia tadi geram. Pasal apa? Perangai dia. Tapi dengan Allah dia baik. Itu pun tak mau. Ada setengah orang dia baik dengan manusia saja. Dia tolong, kadang-kadang tu lebih tolong dia lagi. Maksudnya adik-beradik minta tolong, kawan dia minta tolong, dia lebihkan sahabat dia lagi, kawan dia lagi. Bukan, maksudnya nak katanya dia dengan manusia ni hebat, tolong sini, tapi dengan Allah pula kurang. Jadi kita tak mau juga macam tu. Sebab itu Allah sebut tadi ditimpa kehinaan. Jadi kalau kita tidak mau ditimpa kehinaan oleh Allah, dua-dua ini kena bergerak seiringan. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Jadi berbalik kita kepada soalan tadi, kita duduk dalam masyarakat ini, kalau boleh kita ini melakukan sebaik yang mungkin dan sebanyak mungkin untuk kita boleh memberi satu kemanfaatan kepada masyarakat di luar sana. Jangan pula kita ini menjadi penyebab kepada orang benci kepada kita, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kita bimbang pula kita tergolong dalam kalangan yang mana disebut sebagai golongan muflis. Ini yang kita bimbang. Kan, dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan kepada kita, satu hari Nabi berjumpa dengan sahabat. Nabi tanya kepada sahabat, atadruna minal muflis? Kamu tahu tak muflis ni apa dia? Jadi sahabat pun macam kita lah, orang tanya kita, muflis tahu tak muflis? Kita akan jawab, dia tak ada duit, tak ada wang ringgit, tak ada harta. Sahabat pun jawab macam tu lah. Dan Nabi tanya, tahu tak kamu muflis ni apa dia? Dia pun ayat, yang tak ada dinar, yang tak ada harta, tak ada apa pada dia. Tu. Kata Nabi, muflis pada hari kiamat nanti bukan itu, iaitu muflis pada hari kiamat, dia membawa dengan jumlah yang besar pahala sembahyang dia, pahala puasa dia, pahala zakat dia, pahala amal-amal ibadah dia, dia bawa banyak, tetapi bukan milik dia. Allah, ni yang kita nak bincang. Bukan milik dia. Dia duk rasa hak dia lah. Tiba-tiba sampai dekat dengan Allah nanti, Allah kata bukan milik kamu. Memang kamu buat, tapi bukan milik kamu. Allah. Milik siapa dia? Rupa-rupanya milik orang yang mana waktu dia hidup atas dunia dulu, syatama haza, dia hina, dia cela, dia fitnah, dia macam-macam kepada manusia. Jadi Allah berikan pahala yang banyak itu kepada dia yang mencela tadi, kepada orang yang kena cela tadi. Maksudnya yang dia cela tadi. Sahabat dia bagi pahala tu. Bagi. Mana si A bagi kat si A, si B bagi kat si B. Bagi, habis pahala. Tengok ada lagi tak terbayar. Maksudnya ada tak terbayar lagi. Banyak dia fitnah atas dunia ni. Banyak dia cerca, banyak dia hina orang lain. Maka apa yang dia buat? Ambil dosa kawan tu, letak atas pada dia. Nabi kata, itulah orang yang muflis pada hari akhirat. Yang tu yang kita bimbang tu. Kita hidup dalam masyarakat. Tambah-tambah lah ni Ustaz, lagilah ni handset kita ni. Ya. Allah, dulu fitnah mungkin 2, 3, 4 orang saja. Kita bersembang, kita fitnah, kita cerita hina. Lah ni satu dunia boleh tahu. Guna media sosial. Facebook tulis ya. Tak puas hati tulis ya. Tengok sikit contohnya apa dia? Orang viral sikit sekian. Allah, dia pun kata, yang ni yang bersalah ni. Yang ni yang dulu mula ni, yang ni yang fitnah ni. Ataupun macam-macam dia cerita. Padahal yang sebenarnya bukan kawan tu, orang lain. Contohlah. Cuma dah dia tengok dalam video tu, dia tengok macam dia tu yang buat. Padahal tengok-tengok bukan dia. Apa berlaku? Dia dah komen dah dalam Facebook. Siapa baca? Dunia baca. Kawan dia duduk di Switzerland, kawan dia duduk England, kawan dia duduk mana, tengok komen dia baca. Oh, yang ni. Lepas tu termakan pula fitnah yang difitnahkan oleh kawan tu pula. Sebab dia kata, aku duduk waktu tu depan mata aku. Contohnya dia nak mengiyakan lagi benda tersebut. Jadi kawan tu termakan fitnah yang difitnahkan. Jadi dalam era ini, dalam waktu zaman yang kita kata zaman yang mencabar ini, zaman yang serba canggih ini, fitnah ini mudah sangat berlaku. Walaupun kita tengok luaran dia jubah,
pakai kopiah, pakai lebay, mulut dia senyap. Tapi belum tentu. Tengok-tengok dia punya jari dia ni hebat lagi. Lebih hebat daripada mulut dia. Mulut nampak relax je. Tapi dia punya mulut dia yang biasanya duduk di jari. Ya. Dia tarik apa dia. Ikut suka dia. Ya. Sebab tidak ada, itu yang kata tu, kalau tidak ada dalam diri kita iman, maka kita akan buat apa saja tanpa kita fikir dia itu mendatangkan dosa ataupun mendatangkan pahala. Yang ni yang kita bimbang, takut kita tergolong dalam kalangan yang muflis pada hari akhirat. Jadi hidup kita ini, iaitu kita setidak-tidaknya, walaupun kita tidak boleh buat banyak perkara kepada masyarakat, kepada orang lain, setidak-tidaknya ada kita punya sumbangan kita. Sumbangan dari sudut tenaga kita, sumbangan dari sudut buah fikiran kita, sumbangan dari sudut mungkin RM1 kita sikit sebanyak. Jadi ada. Jadi kehilangan kita itu menyebabkan orang terasa satu kehilangan yang besar dalam masyarakat. Itu Ustaz. Sekian. Masya-Allah. Tabarakallah. Jadi doktor, moga-moga kita dapat menjadi insan yang bermanfaat bagi umat dan kita tidak menjadi orang yang muflis yang di akhirat nanti. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi hadirin hadirat penonton yang berada di live Facebook, saya juga ingin mengajak kepada semua untuk like dan share, komen, dan terima kasih kepada yang komen di Facebook live kita dan juga di Google Meet kita. Jadi kita ucapkan terima kasih. Jadi untuk yang terakhirnya doktor, untuk pada petang ini, untuk siri yang ke-14 ini, jadi saya ingin memohonlah kepada doktor untuk memberikan sedikitlah pesanan kepada rakyat negeri Kedah ini dan juga merumuskan tajuk kita, iaitu hidup ni tak sah duk bagi serabut, dan mencari keberkatan dan menghindari kemudaratan daripada hidup, insya-Allah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan doktor. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Sebagai rumusan secara ringkasnya ialah yang paling penting ialah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, hidup kita ini kita jangan nak mencari pujian manusia, keredaan manusia. Apabila kita melakukan sesuatu amal itu dengan pujian manusia, dengan redha manusia, apa yang akan berlaku? Apabila manusia itu tidak puji kita, kita tak akan buat. Tapi kalau kita buat itu atas dasar keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan istiqamah, kita akan buat. Berbanding dengan kita buat satu amalan itu atas dasar keredaan manusia. Manusia tidak puji lagi kita, manusia tidak angkat lagi kita, kita tak buat. Pasal kita buat atas dasar pujian manusia. Maka dengan sebab itu hidup kita yang paling penting ialah kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yang kita semua kena buat ialah kita kena jadi manusia yang bersyukur kepada Allah. Manusia yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan nikmat pemberian Allah kepada kita yang begitu banyak. Kadang-kadang manusia tak erti bersyukur. Sehingga kan Allah sendiri sebut wa qalilun min ibadiyash syakur. Sikit sangat di kalangan hamba-Ku ni yang bersyukur kepada Aku. Tak ramai yang bersyukur. Jadi sebab itulah kita ni apabila kita menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini hidup di mana-mana saja, sama ada waktu ketika mana kita diberikan nikmat oleh Allah, kita tetap dalam bersyukur kepada Allah. Allah uji kita sekalipun, kita juga akan dalam keadaan bersyukur kepada Allah. Sebab itu kita ini kena berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa yang Allah beri kepada kita. Lebih-lebih lagi yang berbentuk ujian, musibah, kita kena bersangka baik. Sebab itu Nabi ajar kepada kita, waktu kita diberi nikmat, memanglah patut kita puji Allah. Dan kita pun rasa logiklah, Allah suruh kita bersyukur waktu kita diberi nikmat. Antara bentuk syukur yang diajar oleh Nabi, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat yang Allah beri kepada kita itu, maka sempurnalah segala kebaikan-kebaikan. Ya, kita nampak logik di situ. Tetapi dalam Islam juga menyuruh kepada kita apabila kita ditimpa ujian dan musibah pun disuruh kita bersyukur. Yang ni kadang-kadang orang tak boleh nak terima. Pasal apa disuruh bersyukur? Waktu dia beri nikmat, okeylah. Ya. Waktu ditimpa ujian musibah ni pun disuruh kita bersyukur. Ya, Allah suruh kita bersyukur. Sebab apa?
Allah ini satu, setiap ujian yang Allah beri kepada kita ini ada hikmah dia. Ada hikmah. Mungkin dia kita ni terlalai, kita ni jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah tarik nikmat itu bukan semua. Allah tarik satu, 99 lagi duk ada. Ya. 100 lagi duk ada. Allah tarik satu je. Pasal apa yang kita tidak tengok yang lain? Tengok diri kita pun sudah cukup besarnya nikmat Allah beri. Allah tarik sikit saja. Contohnya motor hilang. Contohnya motor hilang. Contoh motor hilang. Sampai seolah-olah macam tak ada apa pada dia. Maksudnya macam seolah semua nikmat itu ditarik. Sedangkan berapa banyak lagi Allah beri pada kita yang lebih bernilai lagi pada motor itu. Ya kalau Allah tarik, lagi kita sengsara. Apa dia? Biji mata. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah kata, pada diri kamu apakah kamu tak melihat? Diri kita ni biji mata Allah bagi. Besar nak bandingkan motor tadi. Allah tarik satu pun cukup dah. Ya kan? Ya. Akal fikiran Allah beri pada kita. Motor Allah bagi hilang tadi, sebenarnya ada hikmah kepada kita. Mungkin kita beli daripada duit yang tak berapa nak halal. Ya. Ada syubhah ke apa ke? Kan contohlah. Ataupun mungkin motor itu kita tak pernah guna pun untuk ke masjid. Kita fikir balik, motor tu bagi hilang. Mungkinlah. Mungkinlah aku ni tak pernah pergi masjid dengan motor ni, contohlah. Ya. Jadi daripada situ kita kena berprasangka baik kepada Allah. Lalu apabila kita berprasangka baik kepada Allah, maka kita akan ucap pujian kepada Allah. Antara yang Nabi ajar kepada kita, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam apa jua keadaan sekalipun, aku bersyukur kepada Engkau ya Allah. Kita jangan jadi macam Qarun. Ya. Qarun ni macam mana kisah dia? Kita cerita sikit. Qarun ni adalah orang yang dekat dengan Allah. Sepupu Nabi Allah Musa alaihissalam. Allah uji apa dia dengan dia? Dia dulu dekat dengan Allah. Allah uji dengan Allah bagi kehebatan yang luar biasa pada dia. Lalu dia pun kata, dan Allah nukilkan balik dalam Quran. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, apa yang dia kata? Yang aku dapat ini, yang aku terima nikmat yang banyak ini adalah daripada ilmu aku, daripada kecerdikan aku, daripada kebijaksanaan aku, daripada kehebatan aku, daripada kepintaran aku. Tengok dia tak sandar kepada Allah. Ya. Tengok Allah uji sikit ya nikmat dia. Allah uji macam tu, dia kata ini kehebatan aku lah ni. Yang aku boleh ni. Cerdikan aku lah, kebijaksanaan aku lah. Yang ni yang kita bimbang dalam hidup kita. Sebab tu saya pernah sebut di awal tadi, iaitu kita ni kalau nak buat baik ke, nak sedekah ke, nak sumbang, jangan tunggu kaya. Kita bimbang kaya takut jadi macam Qarun. Ya. Jadi kita nak baik ke, nak apa, nak sedekah ke, nak sumbang, sekadar mana kita mampu. Jadi kalau Allah uji kita dengan begitu, kok jadi benda lain pula. Ya. Jadi saya rasa cukuplah sebagai rumusan untuk perbincangan kita pada petang ini. Saya serah pada Jazakumullah khairan jazak kepada doktor. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada doktor yang sudi bersama dengan live webinar vaksin rohani pada petang ini. Ya, alhamdulillah banyak perkongsian-perkongsian yang diberikan oleh doktor pada petang ini. Dan semoga kita dapat manfaat bersama dan kita amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Baik, sebelum itu para penonton dan para peserta, insya-Allah selepas pada ni akan ada soalan kuis. Soalan kuis dalam bentuk Google Form yang akan diberikan, link akan diberikan dalam komen Facebook page unit penerangan darurat, unit unit pembangunan insan Kedah. Di dalam page live unit pembangunan insan Kedah akan diberikan link di situ. Jadi 3 orang daripada pemenang yang mendapat menjawab soalan kuis dengan tepat doktor, tepat dan awal, insya-Allah akan mendapat hadiah berupa wang tunai. Insya-Allah tabarakallah. Jadi moderator pun tak ada nak jawab kuis tu. Kita tengok macam mana insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita telah selesai untuk siri yang ke-14, vaksin rohani siri yang ke-14.
iaitu tajuknya hidup ni tak sah duk bagi serabut, mencari keberkatan dan menghindari kemudaratan dalam hidup. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian dikasihi Nabi, maka berakhirlah pada petang ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Jadi saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada pejabat YB Esko Pembangunan Luar Bandar, Pembasmian Kemiskinan, Pembangunan Ihsan dan Kesejahteraan Masyarakat atas jemputan kepada kami, dan serta terima kasih kepada kru-kru Vaksin Rohani yang dapat menjayakan siri yang ke-14 pada kali ini. InsyaAllah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.